Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya kita syukur Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat kesihatan tubuh badan dan juga rohani, dan Allah Ta'ala masih lagi melapangkan masa untuk kita sama-sama terus melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjalani kehidupan di atas permukaan bumi ini. Jadi insyaAllah sekadar ingin berkongsi sepotong hadis Nabi SAW yang saya petik daripada kitab Al-Anwarun Nabawiyah fi Arba'ina Hadithan fi Syama'ili Khairil Bariyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam Syekh Al-Musnid Dr. Muhammad Muti' Al-Hafiz hafizahullah ta'ala. Jadi dalam kitab ini beliau menghimpunkan sebanyak 40 hadis Nabi SAW yang diambil daripada 40 buah kitab. Jadi dalam kitab ini beliau memasukkan salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Musannaf. Satu hadis yang diriwayatkan oleh cicit Nabi SAW, Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Al-Husain alaihi assalam wa radiyallahu ta'ala anhuma. Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh beliau menyatakan anna Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atathu tas'aluhu khadiman min sabyin utiya bihi wa fi yadiha atharu qutbir raha min kathrati tahni faqala laha sa'ukhbiruki bi khairin min dhalik idza awaiti ila firashiki fasabbihillaha 33 wahmidillaha 33 wakabbirillaha 33 wa quli la ilaha illallah tutammina bihal mi'ah faraja'at bidzalik walam yukhdamha syai'a. Jadi dalam riwayat ini kata Ali Zainul Abidin alaihi salam, sesungguhnya Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk meminta daripada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang khadam, yakni pembantu daripada tawanan yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya terdapat kesan pengisar, yakni kesan kasar dan juga pecah-pecah kulit tangan beliau kerana terlalu banyak mengisar tepung. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidah Fatimah minta hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni khadam yang dihadiahkan ataupun khadam yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu dia melakukan pekerjaan di rumah dia, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, aku akan memberitahu kamu dengan sesuatu yang lebih bernilai, yakni lebih baik daripada itu, yakni perkara yang kamu minta. Jadilah hamba, yakni khadam. Jadi apabila kamu masuk ke tempat tidur, kata Nabi SAW, maka bertasbihlah, yakni ucapkanlah subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah, yakni ucapkanlah alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan bertakbirlah, yakni melafazkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, dan ditutup dengan ucapan la ilaha illallah sebanyak sekali. Maka sempurna, kamu telah menyempurnakannya sebanyak 100. Maka Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha balik ke rumah dan membawa pesanan tersebut, dan tanpa mendapat seorang khadam pun daripada Nabi SAW. Jadi kemudiannya berkata Ma'mar. Ma'mar ni orang yang meriwayatkan hadis ini. Dia kata, saya telah mendengar Makhul menyampaikannya seperti hadis di atas. Dan beliau menambah, yakni
Ma'mar kata dia dengar daripada Makhul. Makhul tambah sikit kata Makhul ataupun kata tambahan tersebut. Qala Aliyun ma taraktuhunna mundha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimata bihinna wala lailatal hariril bisiffin. Berkata Ali radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah melakukannya. Begitu juga pada malam Jumaat dalam peperangan Siffin, pada paginya berlaku peristiwa pengangkatan Al-Quran di hujung pedang oleh tentera Muawiyah. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia bila dengar pesanan Nabi SAW ataupun amanah wasiat, yakni amalan yang dibagi oleh Nabi SAW kepada Fatimah tersebut, maka kata dia tak pernah meninggalkannya semenjak itu, sehinggalah walaupun pada malam peperangan Siffin. Jadi sebagai satu manfaat untuk kita, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bila Fatimah mai jumpa Nabi SAW, seolahnya mengadulah, tangan dia kasar dan sebagainya, dia penat, dia letih. Jadi dia minta khadam daripada Nabi SAW. Tinggal lagi Nabi SAW, kita tak tahulah apa pertimbangan Nabi SAW pada masa itu. Tinggal lagi Nabi tak bagi. Cumanya Nabi menggantikan kepada Fatimah dengan satu amalan yang lebih baik, ataupun dengan satu perkara yang lebih bernilai. Dia minta khadam dan Nabi ganti dengan satu amalan, yang mana amalan ini lebih bernilai daripada nilai khadam yang diminta oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Jadi mungkin juga sebagai satu suplemen tambahan, sebagai penguat kepada jiwa dan juga rohani Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha tersebut, untuk terus berkhidmat kepada suaminya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian juga ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, satu hadis yang melibatkan amalan yang sama. Tinggal lagi Nabi SAW dalam hadis ini Nabi menyatakan, ayamna'u ahadukum an yukabbira dubura kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yusabbihu 10 fadhalika fi 5 salawatin 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan fa iza awa ila firashihi kabbir 34 wahmid 33 wasabbih 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان ثم قال وأيكم يكسب في كل يوم وليلة 2500 سيئة. Nabi kata, ayamna'u ahadukum an yukabbira dubura kulli salatin 10 wa yahmadu 10 wa yusabbihu 10. Adakah perkara yang menghalang kamu daripada bertakbir sebanyak 10 kali setiap kali selepas sembahyang, bertahmid 10 kali dan bertasbih sebanyak 10 kali. Pertama tadi takbir sebanyak 10 kali, kemudian bertahmid sebanyak 10 kali dan bertasbih sebanyak 10 kali. Yang demikian itu dalam solat 5 waktu terdapat sebanyak 150 kali diucapkan dengan lidah dan 1500 kali dalam timbangan mizan, yakni 150 kali pada ucapan lisan kita, tetapi di sisi timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala ianya itu bernilai hampir 1500 kali ganjaran. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, apabila berbaring di atas tilamnya, yakni bila selesai sembahyang dan sebagainya, kemudiannya pada sebelah malam nak tidur, dia berbaring, kemudiannya di atas tilamnya itu bertakbirlah sebanyak 34 kali. Takbir sebanyak 34 kali. Kemudian tahmid sebanyak 33 kali. Dan bertasbih sebanyak 33 kali. Jadi saya ulang. Takbir sebanyak 34. Tahmid sebanyak 33.
tasbih sebanyak 33. Jadi maka ia menjadi 100, 34, 33, 33, 100. Jadi dia kata 100, Nabi kata 100 dengan lisan, yakni 100 yang kita ucapkan dengan lisan kita, dan 1000 kali di dalam mizan. Kita ucap 100 je, tapi dalam mizan Allah Subhanahu Wa Taala dinilai sebagai 1000. 1000 kali gandaan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang pada setiap hari dan malam melakukan sebanyak 2500 kejahatan? Jadi kata Nabi SAW, Nabi tanya kat kita, siapa antara kita yang setiap hari, siang dan malam dia melakukan kesalahan, yakni dosa sebanyak 2500 kejahatan? Kerana nak buat bandingan lah, kan? Tadi Nabi kata dalam sembahyang kita mengucapkan takbir dan juga tasbih serta tahmid tadi sebanyak lebih kurang 150 kali sehari semalam lah. Jadi Nabi kata, apakah yang menghalang kamu untuk mengucapkan takbir sebanyak 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali di dalam solat 5 waktu kan? Jadi kemudiannya Nabi kata 150 kali yang diucapkan tu di sisi mizan Allah Ta'ala, nilai dia tu 1500. Kemudiannya saat lagi malam nak tidur, atas tilam ni ucap lagi takbir 34, kemudiannya tahmid 33, tasbih 33. Kemudian kalau nak gabung dengan amalan yang diajar oleh Nabi SAW dalam riwayat Sayyidah Fatimah tadi, ataupun dikenali juga dengan tasbih Fatimah, Nabi ajar kepada Fatimah supaya bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33, 33, 33 dan ditutup dengan zikir tahlil la ilaha illallah sebanyak sekali, jadi 100. Jadi Nabi kata gabung ni lah ganjaran tadi ni yang di sisi mizan Allah Ta'ala tadi, 150 dalam sembahyang dan 100 sebelum tidur, maka jumlahnya 250 lah. Tetapi di sisi mizan Allah Ta'ala, 250 tadi gandaan dia di atas mizan adalah sebanyak 2500. Jadi Nabi kata ada tak di kalangan kita yang melakukan dosa sehari semalam sebanyak 2500 kejahatan? Yakni maknanya amalan ini menjadi kafarah bagi orang yang melakukannya. Jadi yang pertama tadi sebagai gantian hadiah daripada Nabi SAW. Kan, sebab Fatimah minta hamba, tapi Nabi bagi kepada dia amalan. Yang saya sebutkan tadi mungkin sebagai bekalan ataupun tambahan suplemen rohani dia untuk tambah kekuatan untuk dia melakukan pekerjaan harian dia. Yang ni pula sebagai suatu galakan untuk kita melakukan amalan ini. Jadi bila gabung kedua-dua ni, mungkin dalam konteks kita hari ni yang mungkin setiap kita hari ni dah rasa letih lah, duduk di rumah ni penat kan, tak tahu nak buat apa. Jadi mungkin ini sebagai amalan yang boleh kita lakukan selalulah. Ataupun saat lagi nak tidur, kita boleh jadikan sebagai suatu amalan baru sebelum daripada tidur, bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali tasbih, 33 kali tahmid dan 34 kali takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Yang ni 33, yang beza hanya pada takbir sebanyak 34 kali. Yang lain semua sama. Jadi mungkin ini sikit sebanyak boleh menambah kekuatan rohani kita, terutamanya dalam konteks cabaran kita pada akhir zaman, yang mana orang ataupun orang manusia pada akhir zaman ini menghadapi pelbagai ujian dan musibah, cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kita untuk menambah kekuatan hati kita, kita banyak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi insya-Allah moga-moga amalan ini dapat kita amalkan dan Allah Taala memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.